calon kita, Saudara Zahir, dah kenal ya? Dan mantan ahli parlimen kita, sahabat, tokoh wanita dan pejuang rakyat Tan Yee Kiew. Baik. Terima kasih. Saya minta cakap awal sikit sebab saya dah ke Selayang. Dia orang ni, Zahir ingat saya ni umur 40. Satu malam 3 program. Baik. Seperti mana selalu saya sebutkan, termasuk semalam di Ampang, pilihan raya ini bukan pilihan raya biasa. Ya. Orang anggap pilihan raya biasa itu tukar wakil rakyat, lantik wakil rakyat, tukar Perdana Menteri. Tak. Kita lebih daripada itu. Kita nak tukar sistem kerajaan yang ada sekarang. Kita nak hentikan bila jadi wakil rakyat nak kaya diri. Bila jadi menteri gaji tinggi. Bila ada kuasa 70 menteri. Semua ini sistem haprak yang tidak sokong rakyat. Kita ni Allah kurniakan keupayaan. Kita diberikan fikiran, akal. Tetapi yang lebih penting, kita diberikan hati nurani. Adalah perasaan. Negara tak boleh tegak tanpa jiwa hati nurani yang bersih. You nak pimpin, mesti lebih baik daripada orang lain. Mesti cerdik daripada orang lain. Mesti ikhlas daripada orang lain. Mesti bersih daripada orang lain. Ini kita lahirkan pemimpin yang lebih rosak daripada yang lain. Rasuah daripada yang lain. Sombong daripada yang lain. Bertegah duit orang daripada yang ada. Betul tidak? Ada betul, tunggu apa lagi? Tukar je. Ya, saya tahu Dato' Paduka senang dengan kita dan sahabat baik terutama kepada Azizah. Jadi saya ucap terima kasih. Dan kita setuju pilih Saudara Zahir. Kerana Zahir ni orang wilayah. Dan saya nak bagi tahu Zahir ni. Dia tahu saya. Saya yang paling kuat marah dia, saya. Tetapi, apa yang tak boleh kita nafikan? Dia itu di antara tokoh reformis awal di wilayah Persekutuan. Ya. Susah payah, dah habis tak ada kerja. Ya. Kerja yang baik, profesional yang baik, terpaksa pergi ke Pakistan, bawa diri untuk cari nafkah bagi anak isteri dan keluarga. Baik. Ya. Tiap pilihan raya masuk senarai, saya kata nanti dulu. Dia tak merajuk, dia kerja macam itu juga. Orang tanya pasal Pak Anwar tak bagi, sebab dia nampak baik sangat. Slow, baik, dia kata tak boleh, Zahir. You nak dia rakyat kena garang sikit. Jadi dia janji garang sikit, sebab tu saya lantik dia hari ni jadi calon. Tapi saya datang di antara lain, bagi tahu dia, saya datang malam ini dalam perjalanan ke Selayang untuk menyampaikan pandangan ini, saudara. Kalau nak cakap soal ikhlas, al-amal billahu ta'ala, soal pribadi yang baik, soal saya yakin bersih membantu kita, Zahir adalah wakil dan tokoh yang sesuai. Karena bagi saya, pengalaman yang agak lama dalam politik, naik turun sepak terajang, bukan sepak terajang main-main, sepak betul kena. Sudah gelak laku yang kena. Kena pula dengan Rahim Nur, dia menjudulnya. Celaka semua. Saya tekankan sangat soal akhlak, soal budi pekerti. Dan ini bukan perkara baru. Kalau saudara beragama Islam berebut harta pusaka, kita tak tahu. Saya pun ingat dia mungkin 5-60 juta kekayaan. 50-60 juta ringgit. Bila terbongkar di mahkamah, berapa kekayaannya? 2 bilion ringgit. Saudara, tu pun ada macam-macam menyampah. Ya.
Bila bercakap hidup Melayu, hidup Islam, bagaimana sistem boleh bertahan begitu? Saya tengok anak-anak muda diupah suruh bercakap dalam TikTok. 22 bulan hancing. Kepala otak engkau. Yang orang curi bilion-bilion pun tak tahu. Belajar apa? Belajar apa di universiti? Pergi Oxford, pergi Cambridge. Belajar di Universiti Islam, Universiti Kebangsaan, UTM. Kamu belajar apa? Kalau tidak ada nilai, compassion, rahmah dan jadi akhlak yang baik, kamu belajar apa yang boleh izinkan rasuah dan penindasan kepada rakyat miskin? Itu bagus Ustaz. Bodoh Rizal ni. Zahir kata Datuk batuk jaga. Batuk. Lawan tetap. Ayo tak ada ayo. Hei. Kosim tak ada. RM1. Tadi saya nampak budak-budak rakan-rakan Universiti Islam Antarabangsa belajar situ. Terima kasih datang. Universiti itu pakcik ni tolong asaskan. Kemudian bagi Quran pakai jubah baru pun orang tanya. Dari mana kamu dapat jubah banyak sangat ni? Jubah, baju. Bukan ada yang baju yang RM5,000 tu, tidak. Ada kan? Malaysia aku. Baik. 2,000 juta ringgit. Saya tuduh, tidak. Dokumen mahkamah. Perebutan soal harta pusaka di antara isteri dan ibu. Tengok, ada berkat. Baik. Seorang menteri, kita tahu. Kebetulan dia meninggal dan kebetulan ada lawan. Katalah dia meninggal. Mertua, ibu dia dengan isteri dia pakat-pakat. Kamu ambil 1 bilion, kamu ambil seorang ambil 1 bilion. Kita tahu, kita tak tahu. Kita tahu kerana terbongkar di mahkamah. Ini maknanya sistem itu sudah bobrok, sudah rusak. Rusak. Sehinggakan seorang menteri boleh punya 2 bilion ringgit. Ni kita. 1MDB, 32 bilion kena bayar. LCS, 6 bilion, 9 bilion. Senang je. Sebut aja masalah. Felda, FGV. Felkra, hilang lagi. Mara, Melayu, sapu lagi duit. Tabung haji, habis serban-serban terlepas. Saudara, saya nak tanya anak muda. You want your country to continue in this manner dan menyebabkan rakyat you susah? Orang muda patut lebih kerja lebih kuat daripada saya. Orang muda patut, muda itu di mana? Muda itu pada semangat, muda itu pada idealism, muda itu kerana benci dengan rasuah dan kemungkaran, mau menegakkan makruf dan hak. Itu dia orang muda. Ini yang dulu saya bercakap tentang hai anak muda itu, ya. Kerana ada sejarahnya dalam surah Al-Kahfi, kalau ingat, ya. Ya. Allah menceritakan sesuatu yang hak, yang benar, kisah yang benar. Apa dia? Surah Kahfi itu menarik kerana ceritanya tentang orang dalam gua yang kebetulan dalam yang macam YQ, dia Kristian. Dalam Bible pada cerita itu. The Cave. Kahfi. Dia tak apa baca Bible, tak apa faham dia. Baik. Ya. Tapi bila tanya, sebab apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sebab apa pemuda ini diterpilih? Kerana di hati mereka ada keyakinan, keimanan, sense of conviction, dan Tuhan tambahkan petunjuk. Warabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabb
Rabbus samawati wal ard. Terpahat di hati sanubari mereka. Rabatna alaq, dalam hati sanubari mereka. Apa dia? Keyakinan buat sesuatu yang baik. Kerana mereka kata apa? Rabbuna, Allah yang menguasai langit dan bumi. Dia tak kalah dengan rasuah. Dia tak kalah dengan sogokan. Tapi dia bergerak atas keyakinan. Itu dia semangat orang-orang muda. Saya harap orang muda akan bangkit. Bukan jadi macai, dan pecacai. Tapi merdeka jiwa mereka. Berani menegakkan kebenaran. Hentikan penyelewengan rasuah. Saya tak kira. Ada orang kata, oh rasuah. Masa Paket Harapan perintah pun ada. Ada orang tanya saya di parlimen. Dia kata, ada kes tutup masa PH perintah. Saya jawab, Perdana Menteri berlaku Mahathir. Tanya dia, kalau dia ingat. Baik. Tapi saya bangun depan Perdana Menteri, saya kata apa? Masa itu tak boleh kata, Mael, dah lah. Saya kata, Perdana Menteri, apa yang menghalang Perdana Menteri memastikan siasatan dilakukan segera untuk membetulkan penyelewengan yang ada? Apa nak bising kat luar? Kamu Perdana Menteri, menteri-menteri UMNO bersatu, PAS, bertindaklah. Oh dulu lepas. Ya nak dulu lepas, siasat semula. Saya cabar mereka untuk siasat. Saya tak pertahankan siapa yang salah. Ya. Tapi mana ada yilek? Tak ada siasatan. Dia cakap. Ya. Ini masalah dia. Yang berlaku. Oh ini tengok. Anwar pro-Israel. Sokong Yahudi. Sebab itu dia sokong ISIS. Otak engkau. Yang buat ISIS siapa? Dua menteri. Satu Wetam Murti yang sekarang sokong UMNO sama Zaid Hamidi. Ya, dia PH, bukan. Dia dilatih oleh Mahathir jadi menteri. Dia DAP, no. Keadilan, no. Amanah lagi, no. Jadi dia dari mana? Saya tak tahu parti India mana. Mahathir punya kawan, ambil dia. Jadi menteri. Dia bawa ISIS. Siapa yang sokong dan bawa ke parlimen? Siapa dia? Pandai orang maju ni. Bagus dia bertanding senang. Ya, Saifuddin Abdullah. Pengkhianat. Ya. Dia yang bawa. Dia sekarang PAS sokong dia. Yang ISIS menepaduk barah kita pasal apa? Saya nak marah PAS tak boleh. Dia dulu dia kawan kita. Ya. Tapi fikir, ISIS berimpun ni, ribu-ribu orang lawan ISIS, menghina Islam, nak buang raja. Sekarang kamu ambil dia pergi sokong dia pula. Mana politik ni? Ya. Nah ini keadaan dia. Nah, dulu kita perintah 5 hari kita akan selesaikan ni RUU 355. Pandi-pandi. Dah berapa? Wah, dah masuk 3 tahun. Mana 355? Sebab itu saya kata, politik itu bukan mainan kata-kata. Kata W.S. Rendra, betul, W.S. Rendra, dia penyair terkemuka di Indonesia. Dia kata perjuangan itu adalah pelaksanaan kata-kata. Kalau berjuang, main tikam lidah, tapi tidak laksanakan, itu drama artinya. Ini juga dalam Al-Quran. Lima taqulu ma la taf'alun. Jangan kamu bicara yang kamu tidak yakin dan kerjakan.
Jadi, sebagai contoh. Tak relax lah. Bukan saya bukan marah kakaknya. Ni kata, Anwar dah mari marah. Dah, saya tak marah. Saya tegur pasal pertamanya, tadi kopi lambat. Baik, jadi saya datang ni untuk bagi sokongan kepada sahabat saya yang sabar begitu lama. Ya. Dan yang saya yakin boleh jadi wakil rakyat yang baik mewakili saudara-saudara. Dia insya-Allah menang. Dan mesti diusahakan bagi menang. Karena kalau dia tak menang, tak cukup kursi nak perintah. Kalau tak cukup kursi perintah, tak boleh tubuh kerajaan. Kalau tak tubuh kerajaan, Anwar bukan Perdana Menteri. Saudara nak saya jadi Perdana Menteri ke? Kalau gitu semua kursi kena menang. Ada orang kata, ya tetap saudara Perdana Menteri. Tapi kan tak sokong calon sini. Jadi Perdana Menteri macam mana? Dia orang kata Perdana Menteri tepi ya. Haram sungguh. Tapi saya jawab, saya tak tahu apa orang kata lebih kuat. Apa dia tak kata? Apa yang tak kena? Saya dah telanjangkan. Saya ada bintang macam-macam ni. Datuk Seri Simanjakini, Datuk Seri Darjah Kinabalu, Datuk Sangli Panglima, apa kali kita macam-macam lah. Penuh ni. Baik. Bintang di langit tersemat di dada. Okey. Dengan semua gaya pakaian rasmi. Lepas itu, masuk lokap. Ditelanjang habis. Allah. Okey. Sabar. Saya sihat. Allah bagikan kesihatan. Tak ada kolesterol, tak ada diabetik, tak ada. Siapa jaga? Nonaku Aziza. Alhamdulillah. Baik. Masuk penjara, masuk lokap. Dihentam setengah mati. Jadi maknanya, bintang gemerlapan pun sudah. Telanjang pun sudah. Sihat badan, sudah. Dipukul setengah mati pun sakit, sudah. Makan, santapan raja, mana raja saya tak makan? Semua. Makan santapan khas Presiden Erdogan. Perdana Menteri India. Sebut aja. Pergi ke lokap. Dapat nasi bungkus, ya Allah, seksa nak makan. Pun sudah. Dah coba dah. Tinggal di hotel 7 bintang pernah. Di istana tamu sudah. Di rumah yang selesa sudah. Dihantar ke lokap. Tidur atas lantai pun sudah. Jadi jangan main-main. Alhamdulillah Tuhan uji saya. Kamu letak aku di istana pun aku macam tu. Kamu letak dalam lokap atas lantai pun macam tu. Alhamdulillah. Jadi orang tanya apa pengajarannya? Pengajarannya Allah tetapkan begitu. Duduk penjara Sungai Buloh. Saya bukan setengah kawan-kawan saya yang macam di Kajang tu. Ya. Saya duduk Sungai Buloh. Saya lalu nak pergi mahkamah ke atau nak pergi ke hospital. Tengok orang susah. Ya. Orang bawah. Di penjara itu 80% orang miskin. 1-2% Tan Sri, Datuk Sri yang Muhammad ada juga. Hei, nasib. Susah. Sekali saya lalu, nak pergi jumpa peguam, saya nampak budak dalam umur 16-17 tahun. Pegawai penjaga pegang, mata lebam. Saya kata, adik, sebab apa? Dia tak berani cakap lah. Pegawai penjaga dia kan saya lalu. Dia kata, tak apa. Kita sebab apa? Pegawai penjaga sebut, kena pukul. Mata dia lebam. Kamu buat apa ni? Dia curi. Curi apa? Curi jin. Dari mana? Shopping mall. Berapa jin? 1 jin. Dah masuk penjara berapa lama dah? 3 bulan. Tak ada wang nak cari lawyer. Okey.
Jadi saya kata, yang duk jin duk cari beratus ribu punya saham, berpuluh-puluh juta, tak ada apa-apa. Yang budak ini miskin. Saya kena mata lebam 98, satu dunia heboh. Saya teringat, ya Allah, kesian budak ni. Siapa yang ambil tahu? Jadi apa pengajaran dia? Allah uji kita supaya kita buka mata. Apa dia keadilan, apa dia nasib orang yang paling susah di kalangan kita. Sebab itu, saya berjuang kerana saya yakin. Susah ialah, memang susah. Kalau nak senang, masuk UMNO. Ya. Ya. Sebab tu dia, Zahir dan nak bertanding berapa lama dah, saya tak bagi duit apa lagi. Saya kata cari sendiri lah. Sebab kita parti yang dari bawah. Ya. Semalam di Ampang, saya kata kat Rafizi tengok. Ribuan orang datang, tak ada berkemah. Tak termampu kita nak sediakan kemah. Minum botol pun tidak ada. Cuba tengok kalau perjumpaan bersatu atau UMNO, wah, PASKANG pun, bukan main. Hotel 5 bintang. Siap semua ni kan. Jubah pun jubah yang kira mahal lah, bukan biasa. Baik. Tak apalah ya. Tapi, apa khulasahnya? Ada kesedaran bawa perubahan. Ini peluang terbaik kita. Undi 19 hari bulan. Untuk tukar peta politik negara ini. Mudahan Allah SWT berikan petunjuk kepada kita. Dan selamatkan negara dan rakyat kita. Dan saya minta anak-anak muda yang ada ni, tu utamanya. Ingat. Kena kerja double daripada orang tua. Cari lagi kawan-kawan. Enjoy lah nak dengar Justin Bieber ke, Ray Bahar ke, dengar lah. Tahu je lah. Justin Bieber lagu apa? Lagu no, Never Say Never. Kalau Ray Bahar lagu Luluh. Boleh tahan aku tahu. Baik, jadi saya harap kita buat kerja secara sungguh-sungguh dan bawa perubahan. Dan saya harapkan kita pertahankan rekod kemenangan kita dengan bergaya, insya-Allah. Reformasi. Lawan tetap. Lawan sampai. Ayo. Apa lagi? Kita. Saya nak uji ya tadi tu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.